untuk mengisi kuliah duha, dan adalah saya buat bernama ni persediaan untuk pagi ini. Jadi insyaAllah saya akan isilah masa tuan-tuan perempuan dengan kongsian rohani untuk kita lah sama-sama, khususnya saya sendiri pun, untuk kita sama-sama ambil manfaat. Dan saya minta lah untuk yang lupa tutup mic tu, untuk tutup dululah. Okey, terima kasih. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cantik sangatlah kita buat kuliah siang, apa-apa subuh ada, duha ada, zuhur ada, lepas maghrib pun ada, kadang-kadang lepas isyak pun lagi ada. Ada satu tempat itu saya tengok lepas asar pun ada. Subhanallah. Memang apa ni, bagus suasana tu. Sebab apa? Sebab ilmu yang kita nak belajar ni sangat banyak. Ilmu yang kita nak belajar ni sangat banyak. Jadi kalau sekadar kuliah maghrib kadang tak sempat. Kan? Kadang tak cukup lagi. Kan? Umur kita pula pendek. Berapa tahun je? 30 tahun boleh jadi, 40 tahun boleh jadi, 50 tahun boleh jadi, 60 tahun pun boleh jadi. Jadi kalau kita belajar daripada sekolah agama sekalipun, tetap tak sama. Sebab kadar kefahaman kita waktu kita belajar dulu sikit kan. Kalau kita dulu kita belajar berwuduk kan, kita belajar anggota wuduk, rukun-rukun wuduk kan, tapi kita tak tahu masa tu setiap rukun wuduk tu ada doa yang boleh kita baca, kita tak tahu kan. Jadi kalau kita pelekehkan, oh ni pernah belajar dulu waktu sekolah kecil-kecil dulu, oh tak semestinya. Sebab banyak lagi rahsia di sebalik tajuk tu, walaupun sekecil-kecil tajuk berwuduk je kan. Memang kita tak putuslah wuduk daripada kecil, alhamdulillah. Memang semua orang Malaysia ni biasanya buat wuduk ni mahir lah, cuma buat tak buat je kan. Kalau datang ke Kuala Lumpur ni, tempat-tempat bandar ni, tempat orang model-model orang kaya-kaya ni, itu masalah sikit. Ramai yang tak solat tahu wuduk, tahu rukun wuduk, sampai boleh cerita perkara yang membatalkan wuduk. Ingat baru ni viral baru ni kan, kes pijak tek cicak tu kan. Pijak tek cicak tu batal wuduk lah. Yang orang tu cerita dia batal wuduk. Bukan batal wuduk. Tek cicak tu dia batal solat. Dia tak batal wuduk. Tu confuse Jadi itulah. Memang daripada kecil kita belajar tajuk-tajuk kecil, tajuk-tajuk macam tu kan. Dulu kita belajar sikit je, tapi kita tetap kena terus belajar. Sebab rupanya ada rahsia di sebalik rahsia. Ada lagi amalan di sebalik setiap basuhan wuduk kita tu. Kan? Sama juga macam kita baca surah Fatihah. Daripada kecil kita hafal baca surah Fatihah. Baca dengan tajwidnya, baca dengan lagunya. Tapi rupa-rupanya dalam surah Fatihah tu, bila kita baca satu ayat, Allah jawab. Allah ada jawab. Jadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi. Kan Allah jawab. Allah jawab, oh hamba-Ku sedang memuji aku. Kan? Tu hadis semua tu. Kan? Kita baca sampai habis kan. Semuanya ada jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pelekehkan ataupun kita ambil ringan tajuk-tajuk kecil, maka kita akan rugilah. Kita kata, kita sangka kita dah belajar, tapi tak. Sebab waktu kita belajar dulu, kita belajar sikit-sikit je. Kalau makin kita tua ni, makin kita perlu belajar sampai ke habis, sampai habis tajuk tu. Dan memang tu tanggungjawab kita nak kena belajar, nak kena lepaskan diri kita daripada kejahilan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sebut
kita dikeluarkan daripada perut ibu kita, waktu kita lahir tu dalam keadaan tak tahu apa-apa kan, dah lah tak pakai baju, tak pandai bercakap, lepas tu sakit lagi, kuning ke apa, banyaklah kan, kita keluar tu dalam keadaan tak tahu apa-apa. Jadi kita kena keluarkan diri kita daripada uh, kejahilan tu. Macam mana cara untuk kita keluarkan diri kita daripada kejahilan tu, macam ni lah. Baguslah. Ada saya perhati jadual SPAQ ni, Masya Allah baguslah. Ada pagi ada, lepas tu ada duha lagi lepas tu nanti malam lagi ada. Subhanallah, bagus. Ini kita ambil daripada hadis Nabi pula. Kalau siapa yang berkawan dengan penjual minyak wangi, dia akan terpalit bau wangi tu. Tapi kalau dia berkawan dengan orang tukang besi, dia akan bawa balik bau busuk lah. Kalau kita duduk kat bengkel besi, busuk lah bau besi. Tambah lagi, nanti kalau welding besi tu, dia ada keluar pecik-pecik api tu, siap boleh bocor baju lagi. Siap boleh berlubang lagi baju. Kan? Jadi, apa nama ni, itulah kita kena keluarkan diri kita daripada kejahilan. Dengan cara kita banyakkan mengaji lah. Sebab ilmu ni sangat luas. Saya sendiri pun tak habis belajar lagi. Bila saya sendiri pun duduk dengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz. Saya sendiri pun Allah, semakin kita dengar makin kita dapat ilmu baru. Makin kita dengar makin kita dapat ilmu baru. Kita sangka kita nak tahu kita banyak ilmu, tak banyak ilmu, senang je. Kalau orang jemput ceramah, kita boleh ceramah tak? Macam tu. Kalau orang tanya soalan halal haram tu, kita boleh jawab tak? Kalau orang tanya sah batal tu, kita boleh jawab tak? Tu antara ukuran. Boleh jawab, boleh. Ramai je yang kaki kelentong. Jawab je ikut suka, ikut logik je. Tapi jawab yang betul tu yang kita nak. Jawab yang tepat tu. Ikut mazhab Syafi'i. Ikut akidah yang tepat. Ikut Al-Quran, ikut sunnah. Ya. Jadi itu ukuran kita. Kalau kita rasa sia-sia belajar, maka kita kena ni lah. Kita kena cepat-cepat taubat kepada Allah SWT. Kita masih belum keluar daripada kejahilan diri kita sendiri. Jadi kita jangan tipu diri kita untuk kita terus istiqamah dalam kita belajar ilmu-ilmu yang baru. Jadi mungkin ada antara tuan-tuan perempuan dalam ni yang sedang bekerja ke kan, duduk di pejabat. Baguslah, kami sambil, tak apa, tak ada masalah buat dua kerja dalam satu masa. Bukan tak boleh, boleh kan. Mana yang ilmu baru yang dapat daripada hari ni, tulis kan, tulis. Sebab apa? Qayyidul ilm bil kitabah. Ikat ilmu tu, saya sendiri pun sama juga. Bila dengar ilmu baru, dapat ilmu baru, pastikan kesahihannya dulu, kemudian saya akan tulis. Saya sendiri ada nota saya sendiri. Mana boleh kita tak ada nota, mana boleh kita dengar je. Nanti kita mati, apa pun kita tak bawa. Kan? Orang tua ni dia memang senang terima ilmu, dia senang faham. Sebab dia punya kemahiran faham dia tu tinggi. Kalau kita ajar dia cepat faham, tapi dia cepat lupa. Tapi kalau kita ajar budak-budak, dia lambat faham. Dia payah nak faham sebab dia punya tahap kefahaman tu kurang, rendah. Tapi bila dia ingat, bila dia dah faham, dia payah nak lupa. Terbalik. Jadi kita ni memang kena sedar diri lah. Kan? Lagi benda banyak kan dalam kepala kita. Nak fikir apa lagi? Nak fikir kalau saya kan suami, ayah kan, fikir nak kena sediakan kelengkapan di rumah kan. Nak pastikan peti tu ada barang. Nak pastikan dalam kad tu ada duit. Kalau orang rumah perlu beli segera ke apa, dia boleh pakai terus kad kan. Tu nak fikir lagi kereta kan. Kereta dah sampai belum masa untuk servis. Banyak kan dalam kepala ni kan. Anak ni nak sekolah cuti ke tak cuti. Kadang kita pun tertukar kan. Tak ada cuti ke tak ada tak cuti.
Sebab banyak sangat benda yang kita fikir dalam kepala. Betul lah, memang itulah kita makin kita apa nama ni meningkat umur tu, makin kita senang faham, senang tak apa ambil tanggungjawab, tapi kita cepat lupa. Jadi ikat ilmu tu dengan menulis. Dan um, uh, tanggungjawab kita tu banyak untuk kita mengaji, untuk kita belajar ni, sampai tak boleh selesai satu je. Maksudnya kalau kita kata nak belajar fiqh je kan, akidah tak nak belajar, tasawuf tak nak belajar, tak boleh macam tu. Dia kena selesai semua. Selagi tak selesai semua, selagi itulah menjadi tanggungjawab untuk duduk dengar. Walaupun yang mengajar tu tak best ke kan. Biasalah, kalau semua orang yang ada kelebihan mengajar, macam ustaz yang famous lah, sebutlah nama ustaz famous tu siapa kan, semualah. Bukan semua yang ada kemahiran macam tu, tapi ilmu tu yang penting, bukan tengok apa yang sedap tak sedap disampaikan, tapi tengok pada pengisian dia tu. Ambil, tak boleh selesai satu je, tak boleh fiqh je tak boleh, ataupun tak boleh tajwid je. Ramai hari ni kan fokus kepada tajwid saja. Seronok belajar tajwid, betul, seronok. 30 juzuk nak habis tu lambat. Kalau seminggu sekali kelas, mungkin 10 tahun baru habis. Ilmu tak apa ni, daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir. Tapi dia tak boleh lah apa ni, tajwid saja. Kenalah pergi juga apa nama ni, fiqh. Kenalah pergi juga kepada akidah. Kena semua. Barulah kita boleh keluarkan diri kita daripada kejahilan. Yang tu keyword yang penting, nak keluarkan diri kita daripada kejahilan. Kurang-kurang kita boleh bawa diri kita. Bila kita dah boleh bawa diri kita, kita boleh bawa ahli keluarga kita. Untung. Sebab apa untung? Sebab ilmu tu banyak sangat. Jadi kalau tak ada, kita pun tak lepas diri kita, dan tak ada orang boleh peringat pada kita, maka yalah, bila kita nak keluar dari kejahilan tu kan. Jadi sama ada kita yang mengeluarkan diri kita daripada kejahilan tu, ataupun ada orang yang boleh peringatkan kita. Ada orang boleh peringatkan kita, sama ada pasangan kita ke, sama ada anak kita sendiri ke. Anak-anak sekarang sekolah agama tau, ramai sekolah agama kan. Jadi anak boleh balik bagi tahu pada mak ayah berkenaan dengan hukum hakam agama. Tu baguslah. Bagus. Sebab apa? Memang saya pernah cerita pun bagaimana Hasan dan Husain, cucu Nabi, kembar cucu Nabi. Nabi panggil anak, Nabi tak panggil cucu, Nabi panggil anak. Cucu Nabi tu, Hasan dan Husain tu, dia nak ajar seorang orang tua, nak ajar orang, sebab dia tengok orang tua pakcik tu wuduk dia tak kemas. Wuduk dia tu tak sempurna. Jadi dia orang datang akal, dia buat macam mana? Dia orang nak buat pertandingan. Maksudnya dia nak, dua orang tu dia nak ambil wuduk, lepas tu dia suruh pakcik tu tengok. Dia suruh nilai siapa wuduk yang paling bagus. Budak-budak bila dia macam tu, orang tua, takkanlah aku tak boleh jadi apa, tak boleh tengok mana wuduk yang betul. Aku dah orang tua kan, aku dah wuduk berapa tahun dah. Jadi apa nama ni, dia pun mulalah wuduk. Dia pun pakatlah, seorang wuduk elok, seorang wuduk tak berapa elok. Jadi situlah barulah ni macam apa ni, wuduk yang bagus ni kan. Aku pun tak wuduk macam ni. Banyak aku wuduk macam ni lah. Jadi nampak tak tuan-tuan perempuan kasih oleh Allah SWT sekalian, budak-budak pun boleh membuatkan kita, anak-anak pun boleh membuatkan kita dapat keluar daripada kejahilan. Mungkin dulu kita tak sempat nak belajar kan, tua-tua ni barulah nak belajar. Jadi anak-anak sekarang ni advance, sekolah-sekolah agama banyak kan. Jadi janganlah malu untuk buat apa ni, ambil hukum hakam tu ataupun ambil ilmu tu daripada anak-anak sendiri kan. Dia bagus ambil daripada anak-anak sendiri pun, sebab sayang tu lebih kan, jadi bila apa nama ni, anak bagi tahu tu, mudah-mudahan mudahlah untuk kita ikut kan, mudahlah, tapi dengan syarat benda yang betul lah, janganlah benda yang tak betul pula, benda yang betul lah dengan syarat. Okey, kemudian
Kalau kita kata nak belajar fiqh saja, cuba kita tengok. Kita dah selesai belum belajar akhlak Nabi, yang Aisyah sebutkan, akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Selesai dah belum? Kalau kita belum selesai, maka macam mana kita boleh claim yang kuliah-kuliah ni sia-sia je? Ya betul, ada ustaz-ustaz yang mengapu-mengapu tu ada, tapi segelintir sahaja. Banyaknya ada manfaat. Kita lah kena bijak. Kita kena tapih lah, tak boleh lah terima bulat-bulat. Memang kita nak keluarkan diri kita dari kejahilan. Tapi jangan kita jadi pak turut, ikut je semua. Ada juga peluang ataupun ada juga kekurangan ustazah ni yang tersilap kan. Biasalah manusia, bukannya takkan nak tunggu sempurna baru boleh mengajar. Tak kan, Nabi kata balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi atas semangat inilah ramai yang nak jadi ustaz, ramai nak jadi ustazah, tapi kesilapannya adalah tidak melakukan persediaan. Maka nanti keluarlah mufti-mufti jadian, keluarlah hukum hakam yang pelik-pelik. Itu tak nak lah. Kita lah kena ambil peranan bila kita jadi pendengar tu. Kita tapis, jangan terima semua bulat-bulat. Cari semak dulu kesahihan, dan kalau ada peluang, pergilah tegur. Saya rasa apa yang disampaikan tu macam ada sedikit kekeliruan kan. Betul ke? Contoh kan, tadi kes tak cicak tadi lah. Betul ke Ustaz kata tak cicak tu batal wuduk? Boleh saya minta pencerahan, adakah dia batal wuduk ataupun dia hanya batal solat? Kalau kita sapu dia sampai hilang, maka wuduk kita tak batal, kita hanya ulang solat sahaja. Jadi secara tak langsung kita bantu orang yang mengajar pada kita tu untuk dia tak buat silap yang sama di tempat lain. Itu bagus kan. Tuan-tuan perempuan lagi arif kali ni, sebab tuan-tuan perempuan banyak jumpa penceramah, banyak jumpa ustaz-ustaz kan, banyak jumpa ustaz-ustazah. Jadi mesti ada yang tersasul kan, perkataan dia lagi laju daripada pemikiran dia. Itu biasa kan, melainkan kalau tulis kita boleh padam. Bila kita cakap tu, dan bila datang semangat ni, rupanya maklumat tu bertindih, maklumat tu tersalah tempat. Jadi keluarlah fatwa-fatwa jadian, keluarlah hukum hakam yang baru-baru. Jadi ampunkanlah kalau ada, dan tegurlah kalau ada saya sendiri pun kan. Yang penting kesalahan tu tak akan dipanjangkan. Ustaz tu dia tak akan ulang salah yang sama di tempat lain kan. Bagus ada komuniti macam ni. Sebab apa? Sebab daripada kita duduk habiskan masa tengok TV kan, yang mungkin tak ada pun ilmu baru yang kita dapat. Kita hanya dapat hiburan semata-mata. Dan memang TV kan, dijadikan untuk hiburan. Apa lagi, Facebook dijadikan untuk hiburan. Tak membuatkan kita dapat ilmu yang baru. Jadi kita kena duduklah dalam majlis yang macam ni supaya kita dapat keluar daripada kejahilan. Itu yang penting. Nak keluar daripada kejahilan ni bukan senang. Nak keluar daripada kejahilan ni memerlukan kepada tindakan. Jadi kalau kita tak baca sendiri, tak cari sendiri, kita kena ikut orang lah, pergi kuliah kan, masuk mengajar-mengajar online macam ni, barulah kita boleh keluar diri kita daripada kejahilan. Saya tak pasti saya punya slot habis sampai berapa boleh kata 9.30 ke? 9 suku ke? Antara 9 suku, 9.30 Ustaz. 9 suku, 9.30 macam tu lah. Okey. Ya. Baik. InsyaAllah. Ini tu mukadimah saya lah. Ini saya nak bawa tajuk berkenaan dengan ini satu perkara baru. Mungkin ada yang tak pernah dengar. Satu sifat mahmudah. Kita biasa dengar sifat amanah, sifat sifat jujur, sifat pemurah. Tapi ada satu sifat saya nak bawa pada pagi ni, ialah namanya sifat ithar. Alif pada bawah kan, lepas tu ya, lepas tu sin alif ra, ithar, al-ithar kan. Saya nak bawa satu hari ni, sifat al-ithar. Mudah-mudahan tuan-tuan puan boleh hari ni
Habis je kuliah pada hari ni, faham. Ithar tu apa benda? Kan? Yang tadi saya kata banyak sifat-sifat Nabi yang kita belum belajar kan. Jadi, ni salah satu sifat Nabi yang bukan sahaja Nabi buat, tapi kesan dia daripada Nabi, bermula daripada Nabi, bawa kepada keluarga Nabi, kemudian bawa kepada sahabat-sahabat Nabi, bawa kepada keluarga-keluarga sahabat Nabi, dan bawa kepada kita sampai ke hari ini. Satu sifat yang sangat penting kepada orang Islam. Sifat ni kalau ada kepada kita, kita sama-sama orang Islam ni tak akan ada sifat penting diri. Kita pernah jumpa tak orang yang penting diri? Ataupun kita sendiri yang penting diri? Banyak kan? Kita sendiri pun ada penting diri, orang yang penting diri pun ramai kan? Ambil contoh macam mana bila kita bekerja, kita ada tugasan yang perlu buat dalam kumpulan kan? Semua orang kena buat, semua ada kerja, tapi ada pula di kalangan kita ni yang penting diri kan? Yang penting diri nak pastikan kerja dia seorang je selesai, kerja orang lain tak nak ambil tahu. Jadi bila ada sifat penting diri ni, dia selesaikan dia punya, orang lain dia tak kisah, masih lagi bagus sebab ada lagi yang lebih teruk. Dah lah tak nak ambil tahu pasal kerja orang, kemudian tak nak pula ambil tahu pasal kerja sendiri. Habis datang kerja buat apa? Mana nak berkat gaji tu kan? Jadi apa yang kita nak cakap hari ni ialah satu sifat yang berlawanan pada sifat penting diri tu kan. Kalau ada sifat penting dalam diri kita, insya-Allah dengan sifat ithar ni kita boleh hakis buang sifat penting diri tu. Penting diri tu dalam bahasa Arab kita panggil ananiyah. Ananiyah. Kalau tak pernah dengar, ananiyah. Itu penting diri dalam bahasa Arab. Sifat ananiyah ni rasa macam kita nak membesarkan diri sendiri kan. Kita nak semua tu kita punya, ataupun kita nak kita sahaja yang dipandang kan. Itu satu sifat penting diri. Macam mana kita nak buang dia? Kita tengok. Saya ada bawakan buku berkenaan kisah-kisah berkenaan dengan sifat ithar ni. Nabi Muhammad SAW ketika mula-mula sampai ke kota Madinah, hijrah daripada Mekah. Masa tu orang Islam kan berhijrah dalam keadaan sehelai sepinggang. Tak ada apa-apa kekayaan. Tinggal semua dekat Mekah, ikut Nabi berhijrah sehelai sepinggang ke Madinah. Isteri pun tak ada yang tak ada isteri, ada yang duit langsung tak ada, rumah tak ada. Jadi Nabi ajarkan kepada orang Ansar dan orang Madinah lah, orang yang tuan rumah, belajar pada tuan rumah, nak tak Nabi ajar kan, nak tak kalau aku saudarakan di antara kalian. Maksudnya kita ambil seorang orang Madinah namanya Sa'ad bin Rabi', orang Madinah, sahabat Nabi, orang Madinah. Orang Mekah pula sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Nabi kata, nak tak Sa'ad bin Rabi', aku amanahkan Abdul Rahman bin Auf ni yang miskin, yang tak ada apa-apa ni kepada engkau. Maksudnya kau jaga dia, kau bagi dia perlindungan, kau bagi pada dia kebajikan. Sa'ad bin Rabi' kata, okey, boleh wahai Rasulullah. Bukan sekadar tu saja, Sa'ad bin Rabi' siap offer lagi. Ini hebat. Kalau kita boleh buat ni, hebat ni. Sa'ad bin Rabi' kata kepada Abdul Rahman bin Auf, aku ada 2 kebun. Kau boleh pilih salah satu, aku boleh bagi pada engkau. Ini boleh bayangkan Nabi bagi amanah untuk bagi perlindungan, bagi kebajikan je. Tapi apa yang dia buat, sanggup dia buat. Dia ada 2 kebun ni, sanggup bagi satu. Bagi sama rata pula. Padahal boleh je dia fikir masa tu, dia fikir, ini kalau aku bagi ni, entah nanti dia lagi kaya pada aku. Kan? Betul tak? Boleh tak terlintas guna macam tu ni, kalau aku bagi ni, habis duit aku ni, aku pula jadi miskin nanti. Tak ada fikir macam tu.
kan, bagi. Itu harta. Lepas tu, tak cukup dengan tu. Ada lagi, aku ada 2 orang isteri. Kau boleh pilih salah seorang, aku akan ceraikan, kau boleh kahwin dengan dia. Subhanallah. Saya bila belajar hadis ni, saya sendiri rasa macam meremang. Hebat betul akhlak para sahabat Nabi. Nabi hajar sikit je. Nabi kata bagi perlindungan je. Bagi kebajikan je. Boleh je dia tak bagi semua tu. Dia cukup sekadar jadikan tetamu. Abdul Rahman bin Auf, kau dah duduk rumah aku jaga makan minum kau, aku jaga pakaian kau, aku jaga sampailah kau boleh bekerja, sampailah kau boleh berdikari sendiri. Boleh je buat macam tu. Dah cukup, halas. Kan? Memuliakan tetamu, kan? Dapat pahala juga. Apa nama ni? Mulia, adab mulia juga. Sifat mahmudah juga. Tapi tak, dia pergi lebih tinggi daripada tu. Dia bagi pula apa yang dia ada. Subhanallah. Kan? Jadi, sambung dengan kisah tadi, Abdul Rahman bin Auf kata terima kasih. Barakallahu fi malik wa ahlik. Dan apa ni, Abdul Rahman bin Auf kata, semoga Allah memberkati kamu pada harta kamu dan pada keluarga kamu. Lakin dullani ala su'. Abdul Rahman bin Auf kata, aku tak nak, tapi aku nak tahu kat mana pasar. Kenapa pasar? Sebab Abdul Rahman bin Auf ni, dia nak cepat mulakan kehidupan. Dia nak cepat bina kehidupan dia di Madinah tu. Dia tak nak jadi orang pengemis. Dia tak nak mengemis dia orang sebab dia tahu dia pandai berniaga. Jadi dia cepat-cepat tanya mana pasar. Dia tak sabar dah nak mulakan perniagaan dia. Dia tak sabar nak mulakan perniagaan dia. Dan dia pun mulakan perniagaan. Sampailah satu hari dia dah berjaya. Abdul Rahman bin Auf dah berjaya dan dah kahwin dengan dan di tempat baru di Madinah. Dan pakai pun pakaian cantik. Jadi bila terserempak dengan Rasulullah tanya, kau dah kahwin? Ya, dah kahwin. Nabi kata, Rasulullah kata, buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Buatlah kenduri. Maksudnya bila adat kita ataupun Nabi ajar kita bila dah nikah, buat kenduri, buat jamuan walaupun dengan seekor kambing untuk menjadi hebahan kepada perkahwinan itu. Subhanallah, cantik apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bukan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdul Rahman bin Auf sahaja. Setiap orang ada pair dia. Nama sistem ni kita sistem mu'akhah. Sistem al-mu'akhah, sistem persaudaraan. Daripada sinilah kita dapat istifadah, dapat ibrah bagaimana sifat ithar pada sahabat Nabi, mendahulukan saudaranya yang seagama, yang susah, sampai mungkin saudara seagama dia tu akan sama rata dengan dia ataupun lagi kaya daripada dia nanti. Ini saya ada sediakan banyak kisah-kisah. Okay, kita pergi pada kisah seterusnya. Bagaimana ketika zaman Umar bin Khattab. Ini zaman Nabi dah meninggal, Nabi dah wafat. Kan? Nabi dah wafat tapi bagaimana sifat Nabi tu masih ada pada para sahabat. Perhatikan satu kisah ni. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masa tu jadi khalifah. Kan? Umar bin Khattab masa tu jadi khalifah. Kemudian bila jadi khalifah ni dia berkuasa kepada Baitul Mal. Macam nilah, macam majlis agama lah. Duit-duit zakat lah, duit-duit rampasan perang. Banyak dia berkuasa pada duit-duit, banyak duit. Jadi pada satu hari Khalifah Umar ni bagi sebanyak 400 dinar. Kepada siapa? Kan? Umar dia ambil 400 dinar, kemudian dia suruh budak dia, orang suruhan dia untuk bagi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Malam bila saya buat ulang kaji kan, saya nak bawa tajuk ni pada hari ni, saya tengok je nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya terus teringat yang jurucakap Hamas tu kan, di Palestin kan. Bila kita dengar je pengumuman dia kan, dia tutup serban semua ni, kita nampak mata je, tak nampak muka dia kan. Dengan suara dia je kan. Dia kata,
apa nama ni, uh, uh, yang semalam lah, 2 hari lepas viral dia punya kata-kata. Dia kata jagalah wuduk kalian kerana waktu untuk solat di Masjidil Aqsa tu semakin dekat. Allahu Akbar. Meremang bila kita baca tu tersenyum. Tersenyum. Itulah pahlawan Islam. Itulah sifat tafaul. Saya pernah ni kan kongsikan sifat tafaul bagaimana kita kena sebut kalimah yang baik-baik. Kalimah yang kita mengharapkan daripada kalimah tu benda yang baik. Tak boleh kita sebut kalimah yang tak baik. Kan? Sebab bila kita sebut kalimah yang tak baik, nanti kita berharapkan benda yang tak baik tu berlaku. Contoh, apa kita marah anak kan? Apalah anak kita, apalah budak ni. Nakal betul. Tak boleh. Tunggu tak boleh. Tak boleh macam tu. Apa nama, sepanjang saya duduk di sana, di negara Arab kan, mereka sangat menjaga kalimah. Mereka tak boleh benarkan kalimah yang bukanlah keluar daripada mulut. Walaupun benda tu betul. Tak boleh. Dia akan sebut benda yang baik-baik aja. Tengok macam Abu Ubaidah sebut apa. Jagalah wuduk kalian. Saya waktu saya solat di Masjid Al-Aqsa tu makin dekat. Allahu Akbar. Meremang tapi bukan itu yang saya nak ulas panjang. Saya nak sebut. Jadi sebab Abu Ubaidah tu adalah nama sahabat. Jadi dan dia panglima perang Abu Ubaidah ni. Sebab itulah saya rasa nama hamba Allah tadi tu bukan Abu Ubaidah. Nama betul dia saya rasa lah. Mesti nama dia nama lain. Tapi dia ambil nama Abu Ubaidah tu menunjukkan kepada orang-orang kafir betapa di Palestin tu ada panglima perang yang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, kalau kita ambil satu kuliah lain nanti cerita pasal peribadi dia, bagaimana dia dilantik jadi panglima. Waktu dia jadi panglima tu apa cabaran dia hadapi, seronok sangat. Sebab tu nama Abu Ubaidah tu diambil oleh jurucakap Hamas tadi tu berbanding nama Khalid Al-Walid. Sebab Khalid Al-Walid pun satu sosok yang sangat hebat. Dua ni memang pahlawan. Nantilah kita cerita. Jadi kita pada hadis yang pagi ni ialah bagaimana Khalifah Umar dia ambil 400 dinar. 400 dinar dia suruh budak suruhan dia bagi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian dia minta budak suruhan dia tu tengok apa yang Abu Ubaidah buat dengan duit yang dia bagi. Dia bagi 400, dia suruh tengok apa yang Abu Ubaidah buat dengan duit tu. Kemudian Abu Ubaidah pun ambil. Bila Abu Ubaidah ambil, kemudian dia kata, untuk apa ni? Dia kata budak suruhan Umar bagi tahu, ini adalah daripada Khalifah Amirul Mukminin, diserahkan kepada engkau dan engkau selesaikanlah apa yang kau hajati. Umar tahu dah apa yang Abu Ubaidah akan buat. Tapi dia suruh, dia tetap suruh budak dia tunggu, tengok sebab dia nak mengesahkan apa yang dia dah dapat agak yang Abu Ubaidah akan buat. Jadi Abu Ubaidah bila dapat duit tu, dia dipanggil orang susah. Duit ni 400 dinar ni, banyak ni 400 dinar. Dipanggil orang susah. Dia bagi dekat sini 1/7, yang ni dia bagi 1/5, yang ni bagi 1/5 sampai habis. Maksudnya dia tak ada apa-apa langsung. Subhanallah. Bukan kata dia ambil dulu untuk dia, baru dia bagi kat orang, tak. Dia bagi kat orang semua. Ni 1/7, ni 1/5 sampai habis. Ya Allah. Itu Abu Ubaidah. Kemudian apa nama ni, Sayyidina Umar pun puas hati. Dia bagi tuan-tuan perempuan kat sini faham tak yang Sayyidina Umar ni, dia boleh je pergi bagi tu kepada orang susah. Faham tak? Maksudnya dia ambil 400 dinar tu, dia panggil orang susah dan orang yang berhajat, dia bagi. Dia tak perlu pun bagi dekat orang lain, pada Abu Ubaidah. Tapi kenapa dia bagi pada Abu Ubaidah? Sebab dia tahu kalau dia bagi pada Abu Ubaidah akan
tak pakai untuk diri dia, akan pakai untuk bagi pada orang yang lebih susah daripada dia. Subhanallah. Kan? Itu pertama nak faham kat situ, Umar dia sangat percaya kepada sahabat dia. Yang kedua, dia kenal sahabat dia macam mana. Dia tahu kalau dia bagi duit ni kat sahabat dia, daripada sahabat dia pakai untuk dia sendiri, mesti sahabat dia pakai untuk bantu orang lain. Ni ada kisah kedua pula. Tadi Sayyidina Umar dah puas hati bagi pada Abu Ubaidah. Kemudian Sayyidina Umar nak cuba orang lain pula. Sayyidina Umar cuba nama seorang sahabat dia lagi, nama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Pun sama, kalau kita baca berkenaan dengan Mu'az bin Jabal ni, Allahu Akbar. Seronok. Sebab Nabi boleh hantar dia pergi dakwah dekat Yaman. Maksudnya bumi Yaman tu, boleh sampai Islam ke Yaman tu, hasil daripada Mu'az bin Jabal mengajar ilmu agama di sana. Mengajar Islam di sana. Di bumi Yaman tu. Ada Habib-Habib sekarang tu kan. Itu adalah jasa baik daripada Mu'az bin Jabal. Nabi sendiri tak pernah sampai. Tapi Nabi hantar Mu'az bin Jabal ke sana. Okey. Ini ketika zaman Umar kan. Umar minta budak dia untuk pergi bagi pula duit kepada Mu'az bin Jabal. Katanya nilai dia adalah sama 400 dinar juga. 400 dinar juga. Bagi pada Abu Ubaidah tadi 400 dinar, ni bagi pada Mu'az bin Jabal pun 400 dinar juga. Jadi pergilah pembantu ataupun budak suruhan Umar ni pergi ke Mu'az bin Jabal. Kemudian Mu'az bin Jabal pun tanya ni untuk apa? Maka budak suruhan Umar kata, buatlah apa yang kau nak untuk selesaikan hajat kau. Kemudian Mu'az bin Jabal pun buat macam mana? Mu'az bin Jabal panggil pembantu dia, budak suruhan dia pula, bagi semua duit-duit ni, kau bagi pada orang ni, kau bagi pada fulan ni, kau bagi pada fulan ni, kau bagi pada fulan ni. Sampailah berita ni kepada telinga isteri Mu'az bin Jabal. Kan? Jadi bila dapat duit tu, isteri tak tahu lagi. Kan? Mu'az bin Jabal ambil 400 dinar tu, ni bagi pada orang gaji dia, ni bagi kat orang ni, ni bagi kat orang ni, ni bagi kat orang ni, ni bagi kat orang ni. Sampailah isteri dia tahu, isteri dia kata, wahai suamiku, biasalah panggil suami dia, wahai suamiku, sesungguhnya kita pun miskin. Ni macam mana isteri Mu'az bin Jabal. Sebenarnya kita pun miskin, kita pun berhajat. Kenapa kau bagi semua kepada orang lain? Maka masa tu Mu'az bin Jabal pun tengok berapa yang baki, hanya ada 2 dinar sahaja. Daripada 400, tinggal 2 dinar je. Disebabkan isteri dia minta, dia pun bagi 2 dinar tu kepada isteri dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik betul lah. Kita tak sangka kita ni adalah generasi pewaris kepada sahabat-sahabat Nabi ni yang sangat hebat, yang sangat baik, yang sangat hebat akhlak dia, kan? Jadi bila kisah itu disampaikan semula kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab kata sesungguhnya mereka itu adalah saudara dan mereka membantu di antara satu sama lain. Maksudnya Umar pun hatilah. Umar kita boleh faham masa tu khalifah ibarat macam tak ada kerja. Macam hebat. Dia kata hari ni dia dapat idea, dia nak tunjuk pada orang-orang ramai berkenaan sifat baik Abu Ubaidah dan sifat baik Mu'az bin Jabal. Jadi dia ambil 400 dinar, dia bagi kat Abu Ubaidah, dia ambil 400 dinar, dia bagi pada Mu'az bin Jabal. Dia kata, cuba tengok nanti apa yang dia orang akan buat. Memang betul apa yang disangka, iaitu dia orang habiskan semua duit tu untuk orang lain, bukan untuk diri mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Kalau kita lah, inilah time-nya untuk kita amalkan hadis ni, ialah yang kita membantu saudara-saudara kita di Palestin. Dan janganlah kita tak beramal pula dengan lepas kita belajar ni. Kita dah belajar kan, kita nak jadi orang yang sifat isar, maka kita cepat-cepatlah penuhkan tabung-tabung tu dengan apa yang kita mampu,
daripada apa yang kita ada. Dia tak syarat kita kaya. Sebab Muaz bin Jabal tadi, isteri dia kata kita pun miskin. Kita pun miskin, tapi Muaz bin Jabal bagi. Kan? Tak ada pula larangan. Orang miskin bagi bagi sedekah, tak ada larangan. Tapi kalau ahli keluarga minta untuk keperluan, maka tengok Muaz bin Jabal pun bagi kepada ahli keluarga dia. Allahu Akbar. Rasa cukuplah untuk pagi ni. Kita santai-santai, kita renung berkenaan dengan sifat ithar. Kalau nak baca semua banyak ni, ada lebih kurang 20 hadis yang bawakan pada tuan-tuan perempuan. Kalau ada masa panjang, saya boleh bacakan semualah. Tapi cukuplah tadi kita sempat dengan satu sahaja. Itu pun dah bergetar hati kita. Dah mata pun dah bergenang air mata sebab mengenangkan orang-orang yang baik seperti ni, yang kita ni jauh lagi nak sampai ke tahap tu. Mudah-mudahan dengan semangat, dengan ilmu, insya-Allah kita akan mampu amalkan apa yang para tok nenek moyang kita dulu, pada generasi yang terkemudian dulu tinggalkan kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya minta maaf kalau ada kurang, terkasar bahasa, tersilap. Saya pulangkan semula kepada moderator bertugas. Silakan. Terima kasih Ustaz dan Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Fitri atas kesiapan ilmu ini. Pada pagi ini cukup terkesan sekali di hati dan jiwa kita ini bagi kita merenungi apa yang berlaku di persekitaran kita. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyaklah kefahaman dan manfaat bagi kita semua, dan kepada penaja, penyumbang bagi aktiviti Majlis Ilmu Isbat ini, semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur kepada semua yang membantu dan menyumbang demi kesinambungan Majlis Ilmu ini kelak sahabat kita Al-Quran. Dan dengan itu saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menangguhkan Majlis Ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Faina. Waalaikumsalam warahmatullahi